Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bab 13 homeostasis dan sistem urinari manusia, tajuk 13.1 homeostasis. Semasa tingkatan 1, kamu telah belajar berkenaan dengan homeostasis. Jadi, apakah homeostasis? Cikgu ulang semula maksud homeostasis, iaitu proses pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalaman pada julat yang normal supaya sel dapat berfungsi dengan optimum. Contoh faktor fizikal ialah suhu, tekanan osmosis darah, tekanan darah. Manakala faktor kimia ialah nilai pH, kepekatan garam mineral dan kepekatan gula di dalam darah. Jika berlaku sebarang penyimpangan daripada julat yang normal, sama ada nilai meningkat atau nilai menurun, maka badan kita akan mencetuskan mekanisme homeostasis yang melibatkan suap balik negatif. Saya rasa tak sihat. Badan saya panas. Apa yang terjadi? Suhu badan kita perlu berada pada satu julat yang tetap supaya tindak balas metabolisme sel yang dimungkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap yang optimum. Suhu yang terlampau tinggi akan menyahaslikan enzim, manakala suhu yang terlalu rendah akan melambatkan aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Terdapat dua cara untuk mengawal atur suhu, iaitu secara fizikal dan secara kimia. Suhu badan yang meningkat akan dikesan oleh termoreseptor di dalam kulit atau di hipotalamus. Pengawal aturan secara fizikal, otot erektor kurang dirangsang supaya mengendur. Bulu roma condong ke permukaan kulit. Haba dibebaskan dengan cepat. Pemvasodilatan berlaku di mana darah akan mengalir lebih banyak ke permukaan kulit. Lebih banyak haba akan disingkirkan secara radiasi. Otot rangka juga akan kurang mengecut dan mengendur. Jadi badan tidak akan menggigil. Kulit kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Haba diserap untuk menyejatkan peluh dan ini akan menyejukkan kulit. Secara kimia, kelenjar adrenal kurang dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina. Kelenjar tiroid juga kurang dirangsang, jadi rembesan hormon tiroksina juga dikurangkan. Keadaan ini akan menyebabkan kadar metabolisme berkurang, maka kurang haba dihasilkan. Pagi tadi, saya minum kopi manis. Sedap. Apakah yang berlaku di dalam badan saya? Kopi yang manis tadi akan menyebabkan aras gula di dalam darah akan meningkat. Peningkatan aras gula di dalam darah akan merangsang sel beta dalam kelompok sel Langerhans pankreas untuk merembeskan hormon insulin ke dalam darah. Gerak balas akan berlaku seperti sel hati dan sel otot akan menggunakan glukosa dalam proses respirasi sel. Selain itu, insulin merangsang penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati dan sel otot. Di dalam sel adipos pula, insulin akan merangsang penukaran glukosa berlebihan kepada lemak. Pusat kawalan respirasi membantu mengekalkan keadaan homeostasis dalam badan kita dengan mengawal aras tekanan separa karbon dioksida di dalam darah. Carta berikut menunjukkan bagaimana mekanisme kawal atur tekanan separa karbon dioksida di dalam darah bermula daripada rangsangan sehingga gerak balas. Semasa aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida meningkat disebabkan oleh aktiviti respirasi sel. Nilai pH darah dan bendali tisu di dalam cerebrospina akan menurun.
Perubahan pH ini akan dikesan oleh kemoreseptor pusat di dalam medula oblongata dan juga kemoreseptor periferi di jasad karotit dan juga jasad aorta. Pusat kawalan kardiovaskular di dalam medula oblongata akan menerima impuls dan akan menginterpretasinya. Impuls baru dihasilkan dan dihantar ke otot kardium, otot interkostal dan diafragma untuk mengecut mengendur dengan cepat. Gerak balas akan berlaku di mana kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi akan meningkat. Dengan ini, banyak gas karbon dioksida akan dihembus keluar dari paru-paru. Gerak balas yang berlaku akan menyebabkan tekanan separa karbon dioksida dan nilai pH darah akan kembali menjadi normal. Bagaimana pula mekanisme kawal atur tekanan darah? Apabila tekanan darah menurun, contohnya apabila seorang berhadapan dengan pendarahan yang serius, baroreseptor di arka aorta dan arteri karotid kurang dirangsang. Pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga kurang dirangsang. Pemvasocerutan arteri berlaku. Otot kardium mengecut dengan lebih kuat. Tekanan darah akan ditingkatkan dan kembali normal. Baiklah, setakat ini sahaja untuk kali ini. Bye.